dapatkan welcome bonus sebanyak $170 selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum, salam kripto. Okay, so teka tak berapa nak okay. So maafkan kalau suara macam serak sikit. Okay, so topik hari ni saya nak cerita tentang gold ban yang US dan juga negara-negara di dalam G7 buat dekat Russia. Okay, sebab apa? Sebab bila kita cerita tentang gold ni, okay, sejak turun-temurun, sejak beratus-ratus tahun ni, dia adalah antara mata wang yang kukuh dan dia berada dalam putaran ekonomi dunia. Okay, cumanya bila tahun ada satu tahun tu, bila gold standard tu dibubarkan, semuanya jadi haywire, semuanya jadi semuanya jadi semakin teruk lah. Okay, dan ada benda yang Russia buat, okay, yang membuatkan US sekarang menyerang Russia dalam bentuk sekatan ekonomi ataupun sanction. Okay, so apa yang saya nampak sekarang ni, situasi sekarang ni adalah ibarat perang mata wang. Okay, dia ada perang Cold War lah kan. Ini currency war pula. Okay, sebab saya kira Russia ataupun US kedua-duanya tak nak bertempur secara perang yang macam World War level lah. Okay, sebab macam kita tahu, kalau dua negara ini perang ataupun mana-mana kuasa besar perang, kita yang negara kecil pun akan terkesan juga dari sudut ekonomi. Okay, semua negara akan terkesan juga. Jadi seelok-eloknya tak ada siapa pun nak perang. Tapi kalau dah US suka buat hal macam ni, kalau Russia bengang one day, then kita tak boleh cakap apalah. Okay, so kita tengok on this something yang saya nak tunjuk dekat tuan-tuan puan-puan, sebab video hari ni memang saya nak cerita pasal isu ni. Okay, so on Jun 26 ni 2:30 PM waktu Malaysia, which is 2:30 pagi waktu US. Tu yang orang pelik, oi Presiden, kau tak tidur ke? Kau tengah buat apa ni? Kan? So dia pun keluarkan statement yang biasalah, ini basically dia nak buat sekatan terhadap Russia sebab perang Russia dengan Ukraine. Okay, Mamat ni sepatutnya diam je, buat kerja dia, settlekan masalah inflasi dan sebagainya, nak juga menyibuk. Okay, so dia punya movement terbaru adalah dia US dan juga G7 mereka buat pengumuman untuk ban import of Russia gold. Maksudnya mereka tidak akan membeli emas daripada Russia. Okay, so kalau gold bar ke atau apa kan, ada logo Russia atau anything related to Russia, mereka tak akan beli. Okay, dan G7 banyak negara-negara Eropah lah, macam London dan sebagainya. Okay, so dia kata impact yang ni apa yang Biden rasa lah. Okay, bila buat macam tu, Russia akan kerugian ni dalam ada report kata 15 bilion, ada yang kata 19 bilion, 20 bilion. So Russia akan kerugian sebab apa? Russia punya pembeli ni majoriti daripada Eropah sebenarnya. Dia bukan US sangat pun, Europe yang banyak beli daripada Russia. Mamat ni mana affected sangat. Dia main bedal je cakap, aku nak buat ni, aku nak buat ni. Europe pun ikut je kan. Okay, so bagi dia kata, aku pandai, aku buat sanction gold sanction ni, Russia dah kehilangan buyer. Kan. Tapi ini kita cerita tentang gold tuan-tuan perempuan. Kalau Eropah tak nak beli, Russia boleh cari buyer baru dekat China ke atau mana-mana negara, ataupun mana-mana negara. Tak semestinya bila Eropah tak membeli, dia hilang klien dan sebagainya. Okay, dan kalau dia tak ada banyak pembeli pun, ada satu strategi yang Russia akan buat yang sangat bersangkut paut dengan kripto. Okay, kalau benda ini berlaku tuan-tuan puan-puan, saya tak tahu apa yang akan jadi. Maybe Russia akan jadi superpower juga dari sudut currency dia. Okay, dia boleh jadi superpower dari sudut currency. Okay, so kita tengok kenapa. Sebelum tu kita tengok dulu carta gold. So
usually ini news negatif lah. Okay, ini news negatif, tetapi bagi pasaran gold dia tak kisah. Dia tak kisah. Dia tak adalah drop sangat. Dia tak adalah drop sangat. Dia macam bergerak sideways. Dia macam bergerak sideways, seolah-olah tak ada efek. So dia tak adalah membuatkan orang panik dan sebagainya, sebab memang clear cut dia hanya buat import bank. Kalau kau tak nak beli, ada orang lain boleh beli gold ni, dan it's just Russia gold, not the whole gold. Okay, so yang ni pun tak affected sangat dengan pengumuman Biden. So mungkin tuan-tuan perempuan tertanya-tanya, tiba-tiba je kan perang Ukraine Russia ni macam berterusan, tapi tak adalah Russia hancurkan Ukraine. Dia macam adalah momen-momen yang tiba-tiba tentera dua-dua belah pihak ni berperang. Okey, cumanya tiba-tiba je Putin bangun 2:30 pagi keluarkan statement macam tu. Dia sebab ni tuan-tuan puan, Putin ni dekat International Economic Forum di Saint Petersburg di Russia, dia ada bagi speech dia. Okey, yang ni tuan-tuan puan boleh Google sendiri dan bacalah. Panjang. Ataupun dekat YouTube pun boleh dengar juga. Dengar ada yang versi subtitle. Okey, tak adalah tiba-tiba dia ura kan, tak ada. Okey, so kesimpulan yang saya boleh bagi tahulah dalam dia punya speech, okey, yang sangat bersangkut paut dengan apa yang sedang berlaku sekarang ni. Putin bagi tahu apa gunanya negara-negara kecil atau certain negara yang tak ada currency yang nak harapkan currency US, di mana currency US ni semakin lama menjadi semakin lemah dan semakin lama semakin menekan negara-negara dunia ketiga yang mengharapkan USD. Contohlah tuan-tuan dan puan, sekarang kalau tuan-tuan dan puan tengok Ecuador dalam bahaya, ataupun Ecuador dalam macam Sri Lanka, ada banyak isu dalaman dan sebagainya, dan rakyat mereka sangat-sangat terkesan, harga barang semua naik dengan melampau. Ecuador ni tak ada mata wang sendiri, dia guna mata wang US. So tuan-tuan dan puan fikirlah sendiri. So sekarang ni bila US terus naikkan interest rate, negara-negara yang depending on USD currency ni sangat-sangat terkesan. Okay, so ini antara contoh yang dia bagi tahu kenapa nak harapkan currency USD. Dalam speech Putin ni, dia banyak tekankan kenapa nak harapkan USD punya currency. Dia mula bagi kesedaran. Okay, dan antara benda yang sangat-sangat sensitif adalah dia sebut gold. Dia kata dah tiba masanya untuk tinggalkan USD. Sebab apa? USD ni adalah currency berdasarkan hutang. So dia kata tinggalkan tu. Negara-negara yang lain sepatutnya mula tingkatkan reserve emas ataupun precious metal lah. Okay, benda tu sangat sensitif untuk US sebenarnya. Sebab mana-mana negara pun kalau keluarkan statement tingkatkan reserve emas dan sebagainya, US akan marah. Sebab apa? Sebab antara punca USD ni diterima dan sebagainya, antara punca mereka boleh cetak duit banyak-banyak sebab mata wang USD ni tidak bersandarkan apa-apa, hanyalah based on kepercayaan kepada kerajaan, yang mana semakin lama sekarang kita tengok semakin terhakis. Okay, kalau ada gold backing, dia tak boleh sewenang-wenangnya print. Dan kalau Putin pergi hasut banyak negara untuk tidak tidak bergantung pada USD punya currency, business drop lah untuk US. Okay, so itulah yang Putin ni cakap. Okay, pada waktu yang sama kita nak tengok juga in terms of gold ni, apa yang Russia sedang buat, okay, dan apa yang US sedang buat. Okay, so memang ada yang macam pro Biden ni, dia kata padan muka Russia tak ada orang nak beli dan sebagainya. Tapi macam saya kata, ini gold, dia tak kisah. Kalau ada orang beli, alhamdulillah, dia buat duit lah, setahun berbelah bilion, berpuluh bilion. Kalau tak ada orang beli pun, dia boleh simpan. Sebab in future kita tak tahu, mungkin orang nak beli balik ke kan, apa-apa boleh berlaku. In long term dia tak rugi. Okay, yang jadi isu sekarang ni adalah bila buat macam ni, yang terkesan kadang-kadang bukan US tetapi negara-negara Eropah. Sebab bayangkan
Russia ni dari sudut gold ataupun dari sudut precious metal, semua metal-metal ni, galian-galian ni dia antara eksporter yang terbesar. Okay, so kalau Russia ni kita tengok dia punya dari sudut sumber sumber metal, sumber tenaga ni semua dia memang banyak. Okay, kalau buat macam ni, Eropah mungkin akan hadapi masalah kekurangan sumber tenaga. Kalau tak pun dia jadi macam ni. Okay, fine. Russia kata aku takkan jual dekat Eropah. Okay, so negara-negara lain, contoh macam India ke, dia akan tengok okay, so Russia kata okay, aku boleh jual dekat engkau India. Okay, so dia akan jual pada satu harga yang tertentu lah. Eropah kena beli dengan India. Takkan India nak jual murah, mesti dia nak markup juga, nak buat untung. So cost untuk mendapatkan tenaga ataupun any precious metal akan menjadi lebih tinggi untuk Eropah. Okay, US dia selamba je akan cakap tak boleh ni, tak boleh tu, ban sanction ban kan. Yang akan terkesan adalah Eropah, especially London lah, Jerman pun sama juga. Okay, Jerman ni antara negara yang in terms of industry ni very highly reliable on Russia. So kalau Russia stop dia punya export to Jerman dan sebagainya, Jerman akan terkesan. Okay, so jangan main-main dengan kuasa Russia ni. Walaupun nampak macam yelah, dia tak adalah hapuskan Ukraine. Sebab to be fair, Ukraine dengan Russia ni ibarat Malaysia dengan Singapore. Kalau dua-dua gaduh sampai musnahkan satu sama lain, tak guna juga. Sebab in future basically orang Russia dengan orang Ukraine cakap bahasa sama, makan makanan yang sama. Masalah yang timbul ni adalah sebab US. Okay, so tuan-tuan puan-puan, based on speech ni, okay, memang menimbulkan kemarahan pihak pihak US. So saya nak share sedikit beberapa statistik. Takkan nak sembang kosong, statistik kena tunjuk juga. Kalau kita tengok sejak 2015, China dan Russia mula meningkatkan simpanan gold dia. Gold reserve dia semakin tinggi, treasury holding US ni jadi semakin rendah. Okay, so memang ini kita panggil de-dollarizing. Okay, mereka slowly angkat kaki daripada USD. Okay, mereka dah lama rancang, kita baru tahu. Okay, and lagi satu, Euro against ruble, Euro menjadi semakin lemah. Mata wang Russia ni semakin kuat, tuan-tuan puan-puan. Okay, dan lagi satu saya nak tunjukkan adalah yang ni, Russia versus US current account. Okay, so simpanan yang ada dekat dua buah negara ni macam mana? Russia ni simpanan dia steady steady and makin naik. So that's why Russia dia tak kisah. Kalau kau ban, nak buat economic ban ke, sanction ban ke, aku duit reserve dah banyak and aku boleh cari klien lain, buyer lain dan sebagainya. Tak ada hal. Okay, yang mamat US ni ekonomi makin teruk. Simpanan ni makin tak ada. Bila tak ada simpanan, dia print lah, print duit. So sekarang ni dari sudut antara dua negara ni lah, kita tengok dari sudut balance sheet dan sebagainya, memang US sangat teruk. Russia memang slowly tengah accumulate. Dia diam-diam dia buat kerja dia lah. US ni je yang suka kecoh. Okay, so kita nampak dekat sini performance antara Russia dan juga Ukraine. So walaupun Russia kena ban dan sebagainya, Russia boleh self sustain. Dia ada banyak sumber tenaga dan sebagainya. Dia adalah net exporter. Orang yang boleh export banyak benda, kalau kena ban, dia tak ada masalah. Dia still boleh bagi makan dekat rakyat dia. Dia still boleh jalankan benda-benda, apa-apa benda untuk run dia punya negara. Okay, dan kalau US dan Europe tak nak beli pun, dia boleh still cari klien lain. Kalau US paksa semua orang tak beli dan sebagainya, orang dalam bahasa Inggeris ada pepatah, orang kata apa, if resources cannot come out, the army will come out. Then baru memang Russia akan attack lah. Hopefully dia tak adalah nak datang attack Malaysia dan sebagainya. Hopefully serang lah negara-negara yang buat hal sekarang ni, macam US. Okay, tetapi kita tak nak perang tu berlaku lah. Tapi kalau US terus buat macam ni dan tak settlekan isu inflasi dan sebagainya, dekat negara dia banyak isu yang tak settlekan, duduk menyebuk hal orang lain yang menyusahkan orang lain juga. Macam tu. So sekarang ni saya cerita banyak ni, apa kaitan dengan kripto? Sebab ni bicara kripto, bukan bicara geopolitik. Okay,
So this is the thing yang saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan puan-puan, kalau benda ini berlaku memang US zero lah. Memang US zero dan memang something yang akan menjadi sangat-sangat powerful. Okay? Gold-backed stablecoin can help Russia circumvent sanctions. Government-owned bank suggest. Government-owned bank so basically bank yang dimiliki oleh Russia, kerajaan Russia mencadangkan Russia dah boleh buat stablecoin, dan stablecoin ni bersandarkan kepada emas. So kalaupun dia tak boleh jual emas dia boleh buat stablecoin, dia jual stablecoin. Tak ada hal. Okay? Sebab apa? Kalau kita tengok ni ni researcher kat bank tu bagi tahu, the government own bank Institute of Research and Expertise. Memang diorang dah buat kajian secara menyeluruh, and mereka memang boleh buat kalau nak. Sebab sekarang ni negara-negara nak buat stablecoin sendiri, CBDC dan sebagainya. Okay? Dan kalau kita tengok, tak ada lagi stablecoin yang bersandarkan emas. Kripto bersandarkan emas ada, macam Pax Gold, Tether Gold. Dia akan bersandarkan kepada harga emas semasa lah. Kalau harga emas naik, kripto tu naik. Harga emas turun, kripto tu turun. Tetapi tak ada lagi kripto yang bersandarkan emas. Yang ada ni macam USDT, USDC ni adalah stablecoin yang bersandarkan kepada mata wang USD. Okay? Dan kalau kita tengok macam Frax, DAI, even macam UST yang jatuh hari tu, dia tidak bersandarkan kepada USD, tetapi dia ada dia punya algorithm. That's why orang panggil dia algorithmic stablecoin. Tak ada lagi stablecoin yang bersandarkan kepada emas. Sebab nak buat tu memang susah, kena ada simpanan emas yang banyak. So sekarang ni yang ada simpanan emas banyak dekat dunia, satu adalah kerajaan negara dan kedua adalah bank. Okay, so bank pun ada simpanan emas dia, cuma dia tak nak buat. Kenapa dia tak nak buat? Saya bagi tahu nanti. Okay, so kalau benda ini berlaku tuan-tuan puan-puan, dia boleh buat ruble, digital ruble, stablecoin dia, dan dia akan bersandarkan kepada emas based on result emas dia ada, and dia buat benda tu. Itu boleh akan memberikan satu tamparan kepada USD lah. Okay, sebab USD dia ada mata wang bersandarkan hutang, Russia ada mata wang digital bersandarkan emas. Okay, dan bila dia nak jual barang dia dan sebagainya, of course dia akan suruh orang beli dia punya currency, digital ruble. So kalau saya pun, let's say digital ruble ni available nak beli dekat ERC20 blockchain, dan kalau digital ruble ni bersandarkan kepada emas, of course saya pun nak. Sebab kita tak ada lagi mata wang yang bersandarkan emas, dah tak ada dah. Tapi kalau ada benda baik macam ni, Russia nak buat, bagi saya why not? Okay, sebab walaupun kita ni macam of course kita ada biasness kita terhadap kripto dan sebagainya, tetapi orang-orang yang invest dalam kripto, ni orang-orang yang lama lah, yang dah invest, memang dah nampak apa yang berlaku dan sebagainya. Tidak bermaksud mereka invest kripto mereka menentang emas. Tak. Yang menentang emas ni adalah jenis-jenis pro US, jenis-jenis yang pro the current financial system, mereka akan menentang emas. Tapi orang-orang kripto ni tidak menentang emas. Sebab apa? Bitcoin, dia punya mekanisme dia adalah sebiji macam emas. Cumanya Bitcoin ni tak boleh nak pegang, emas boleh pegang. Dari sudut mekanisme, macam emas you kena lombong, Bitcoin pun you kena lombong juga. Okay, and you tak boleh simply print Bitcoin, you kena lombong, and perlombongan dia ni pun, mining dia bukan senang, makin lama makin susah. Okay, sama juga dengan emas, bila dah jadi makin sikit, nak lombong dia pun makin susah. Kalau dulu-dulu boleh pergi dekat lombong guna tray tu boleh dapat kan, sekarang mana boleh dah. Okay, so dari sudut sifat dia, dari sudut mekanisme dan sebagainya, dia mirip kepada emas. So that's why bagi saya tak ada guna orang kripto nak hentam gold dan sebagainya. Gold bukan musuh. Musuh adalah currency berdasarkan hutang. Itu je masalah. Okay, so mungkin tuan-tuan puan terfikir, kita ada yang komen pun saya baca juga, apa benda kripto ni, emas. Okay, kena go for emas. Sebab emas akhir zaman nanti dia consider like mata wang yang kukuh dan sebagainya. Saya tak menafikan benda tu. Tapi tuan-tuan puan-puan yang komen macam ni, kena faham
apa yang berlaku pada 1971. Sebelum cerita oi kena simpan emas, kena ni dan sebagainya, kena faham apa yang berlaku pada 1971 dan you simpan emas dan sebagainya. Itu lebih baik daripada macam tiba-tiba nak FOMO dan sebagainya. Okay, so inilah yang saya nak tunjuk. Okay, so alamak apa pula ni. Okay, tak apa, tapi still rasanya boleh nampak. Okay, tadi tak ada benda ni, tiba-tiba muncul. Kalau kita tengok sekarang ni kan, orang kita baca kat Twitter ke Facebook ke kan, golongan yang bekerja ni dia kata gaji tak cukup. Yang golongan majikan ataupun ahli politik kata orang zaman sekarang ni pemalas. Okay, so itu yang kita dengar. One side kata gaji tak cukup, one side kata orang ni pemalas. Mana satu adalah fakta, mana satu yang betul? So data ini menunjukkan bahawa net productivity, kalau tuan-tuan perempuan tengok, net productivity ni tak pernah turun. Net productivity sejak tahun 1950 semakin naik. Okay, ni although dia kata US productivity, but in general it applies to everyone, applies to every country. Okay, dari sudut net productivity, orang bekerja semakin rajin. Okay, orang makin bekerja dengan rajin. Kita pun boleh nampak dulu 1950 tak payah buat 2-3 kerja. 1950 suami kerja seorang dah cukup dah, boleh tampung anak berapa ramai pun boleh tampung, insya-Allah. Tapi sekarang mana boleh, isteri kena kerja and suami pula kena kerja dua kerja dan sebagainya kan. Okay, so nak kata productivity menurun tu memang depan mata kita boleh nampak dan data pun menunjukkan. Yang jadi isu adalah sekarang dia kata apa? Hourly compensation ataupun gaji. Gaji naik tapi tak setimpal. Okey, dia kenaikan gaji setimpal dengan pekerjaan sampai 1970. Lepas 1971 apa jadi? Jurang dia semakin lama semakin besar. Fakta dia adalah orang semakin rajin, gaji semakin tak cukup. Simple. Tak payah nak argue banyak dekat Twitter dan sebagainya atau social media. Ini adalah fakta yang kita kena faham. So instead of blaming anak-anak muda ke ataupun golongan pekerja ke kan, malas lah apa dan sebagainya, you should see what happened tahun 1971. Okay, dan inilah yang berlaku pada 1971, which kat sini pun tak tunjuk juga. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, okay, ni lagi satu data saya nak tunjuk. Antara benda yang sekarang kita tengah alami adalah kat Malaysia pun subsidi kena tarik balik, harga barang akan naik dan sebagainya. Okay, ni nak cerita ni Consumer Price Index. Okay, ini pun sama juga, applies to all country, but usually dia akan pakai US as a benchmark. Okay, dari tahun Revolutionary War 1775, hampir berapa, 100 tahun lebih hampir 100 tahun lebih, harga barang tak meningkat sangat. Dia bermain-main dekat kawasan ni sahaja. Okay, 1913 Federal Reserve dicipta. Start tu ada masalah. Okay, but still okay lagi, terkawal lagi. Okay, terkawal. Dari tahun 1913 sampai 1971 ni lebih kurang berapa tahun lebih kurang 58 tahun. 58 tahun okay lagi. 1971 naik mendadak. Harga barang, inflasi dah tak terkawal sejak 1971. What happened 1971 tuan-tuan puan-puan adalah gold standard telah di-remove sepenuhnya daripada sirkulasi, economic circulation. Okay, sebelum ini dolar dia bersandarkan kepada emas. Okay, tahun 1933 kalau tak silap dia buat Bretton Woods system, di mana slowly dia akan depeg emas daripada dolar. That's why ada satu period kerajaan merampas emas daripada orang-orang biasa. Dia macam dia bukan nak kata merampas, membeli secara paksa. Dia suruh orang tu jual secara paksa. Okay, tapi ramai kata benda tu seolah-olah merampas. Okay, pada 1971 dia totally remove gold standard, and memang dia start sandarkan dolar ni terhadap kepercayaan pada kerajaan ataupun sistem hutang. So bila berlaku benda ni sejak 1971, inilah masalah yang kita perlu hadapi, kita perlu tanggung disebabkan kebodohan pada 1971. Okey, kita adalah mangsa tuan-tuan dan puan. Okey,
So that's why bila orang kata gold akan bangkit, saya tak nampak macam mana gold nak bangkit kalau US as a superpower dia dah tekan gold. Okay, satu, dia buang daripada sistem ekonomi 1971, dan lagi satu, dia bank-bank dekat US kumpul and diorang buat paper gold yang mana diorang boleh manipulate. Dia ada futures market dan mereka boleh manipulate. Diorang simpan gold banyak-banyak and then diorang manipulate using the paper gold strategy. So dengan keadaan yang berlaku sejak 1971, tak nampak cara gold untuk bangkit, dan US dengan dia punya dollar, dia buat printing dan sebagainya, dia memang bermaharaja lela. Okay, so persoalan dia, adakah gold mampu bangkit balik ataupun tak? Kalau kita tengok sebelum kripto wujud, memang saya tak nampak gold akan wujud balik, sebab memang US dah tekan habis, dah bunuh dah gold punya kegunaan dalam ekonomi. Okay, tetapi bila ada something yang mereka tak boleh nak pegang, gold dia fizikal, diorang boleh rampas. Bitcoin macam mana nak rampas? Bitcoin macam mana nak rampas? Okay, dan forget about Bitcoin lah, kalau benda tu on blockchain kan, dia memang sangat susah nak rampas. Okay, and ini adalah peluang yang terbaik actually untuk Russia start buat stablecoin backed by gold. Sebab of course gold yang Russia ada ni dia orang tak boleh rampas. Tapi Russia walaupun dia tak boleh import gold, dia boleh import dia punya stablecoin yang bersandarkan kepada emas. Kalau benda tu berlaku, InsyaAllah emas boleh masuk balik dalam economic circulation and emas boleh bangkit balik. Okay, so kalau nak komen tentang kumpul emas dan sebagainya, of course even saya pun kalau saya take profit, saya kumpul emas. Tapi kalau nak emas bangkit, is a different story. Kalau nak emas bangkit, dia tak boleh bangkit dalam keadaan sekarang dengan dia lawan one to one dengan USD currency. Tak, emas perlu ada sokongan daripada teknologi blockchain, and contoh buat stablecoin yang bersandarkan emas, dan baru emas boleh lawan. Okay, sebab apa? Emas dulu disandarkan kepada duit kertas dan sandaran tu dihapuskan. So nak sandarkan balik duit kertas, mana-mana negara pun takkan buat, semua takut. Tapi Russia antara superpower, dan kalau dia boleh sandarkan emas not dekat dia punya duit kertas, kalau dia buat dekat duit kertas pun tak ada masalah. Tapi kalau dia buat dekat dia punya digital stablecoin, benda tu akan memberikan impact yang lebih dahsyat, tuan-tuan puan-puan. Okay, so itulah sedikit sebanyak sharing yang saya nak cerita. Sebab walaupun benda ni tak nampak sangat affecting crypto dan sebagainya, kalau kita fikir movement yang Russia buat, dan kalau Russia jadi pro blockchain, pro Bitcoin, pro blockchain, dan dia nak buat dia punya CBDC, digital currency dia, dan dia sandarkan kepada emas seperti yang ucapan presiden dia yang mana kata nak move towards emas dan sebagainya, US akan hadapi masalah yang besar. Okay, dan pada waktu yang sama mungkin kita boleh tengok gold akan bangkit balik seiring dengan teknologi blockchain dan juga cryptocurrency. Okay, so this is the way. Geng-geng gold dan geng-geng crypto kena bekerjasama, sebab the common enemy is actually this one, USD punya currency yang bersandarkan kepada debt ataupun hutang. Okay, so inilah sedikit sebanyak pandangan yang saya nak share lah. Okay, tak semestinya apa yang saya cakap ni akan berlaku dan sebagainya. Ini hanyalah pandangan. Maybe Russia takkan back dengan gold pun, tapi apa yang saya kata, potensi itu sangat-sangat clear sekarang ni. Cuma Russia nak buat ataupun tidak. Okay, so itu saja sedikit sebanyaklah perkongsian on this issue. InsyaAllah kita akan jumpa di dalam video akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.